Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel Prestige Beta Colony. Okey, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda yang telah subscribe channel saya, dan kepada yang belum, apa kata anda luangkan sedikit masa untuk tekan butang-butang yang ada di bawah ni sebagai tanda sokongan dan sebagai tanda pemberi semangat kepada saya untuk saya menghasilkan lebih banyak konten sekitar dunia ikan beta. Okey, pada video kali ini saya cuba untuk berkongsi dengan anda jenis-jenis dan variasi ikan beta yang ada daripada dulu sampai sekarang lah, daripada jenis liar kepada jenis hybrid ataupun moden. Okey, sebenarnya mungkin timbul persoalan terutama kepada mereka yang barulah dalam dunia ikan laga ni. Sebenarnya banyak mana ikan ataupun banyak mana variasi ikan laga ni, kan? Macam mana kita nak kenal, kan? Adakah kaedah yang mudah ataupun kaedah yang lebih simple untuk kita kenal jenis-jenis variasi ikan laga ni? Okey, sebenarnya terdapat lebih daripada 70 variasi ikan beta yang ada pada hari ini, yang telah dipatenkan lah. Dan bagaimana untuk mengenalnya, sebenarnya ada 3 kaedah. 70, lebih pada 70 tu ada 3 kaedah untuk memudahkan kita mengenali variasi-variasi ikan laga. Okey, macam mana kita nak kenal tu? Apa kata anda saksikan video ini sehingga selesai. Ikan beta jenis Viltail atau ringkasnya dipanggil VT adalah jenis ekor yang paling biasa kita boleh dapat di mana-mana kedai akuarium ataupun kedai haiwan peliharaan. Bagaimanapun disebabkan popularitinya yang kurang dan tahap pembiakannya yang juga semakin rendah, maka beta ekor VT ini bukanlah ikan yang lagi diminati oleh peminat. Malah ia juga sukar untuk mendapat tempat di pertandingan ikan laga. Namun masih ramai yang berpendapat bahawa ikan jenis ekor VT merupakan ikan yang sangat cantik kerana ekornya yang indah, panjang mengurai ke bawah daripada pangkal ekor. Malah sirip di bahagian bawah badan juga turut mengurai ke bawah dengan lebih panjang daripada ikan beta yang lain, menjadikannya seekor ikan laga yang sangat indah untuk dilihat. Sebenarnya ekor VT mempunyai bentuk ekor yang tidak simetri, dan jika kita membelah ekor ni atas ke bawah secara mendatar, bahagian atas dan bawah tidak akan mempunyai panjang yang sama. Ikan beta jenis crown tail ataupun mudah disebut sebagai CT merupakan ikan yang paling mudah untuk kita kenal kerana bentuk ekornya yang mempunyai jarum, seolah-olah jarum, ataupun tulang ekor yang tumbuh panjang dan kadang-kala bertindan ataupun bersilang sehingga 2 atau 3 kali sehingga membentuk huruf Y pada hujungnya. Dan menurut laman web betasplendor.com, beta jenis CT ini pertama kali ditemui pada tahun 1997 di Jakarta Barat, Indonesia. Dan ia mempunyai tulang ekor yang memanjang keluar seperti mana yang disebut tadi, menyerupai jarum,
dan memperlihatkan seolah-olah sebuah mahkota yang biasanya dipakai di bahagian kepala. Ekor jenis Comtail ataupun turut dikenali sebagai half sun sebenarnya bukanlah bentuk yang tersendiri, dan ia sebenarnya lebih merupakan ciri yang dapat dilihat pada kebanyakan bentuk ekor yang lain. Ekor jenis ini biasanya terdiri daripada sirip ekor yang menyerupai kipas dengan bukaan yang agak besar, tetapi kurang daripada sudut 180 darjah. Dan ia mempunyai kawasan luk sinar di bahagian ujung dengan tulang pada bahagian ekor yang tumbuh melebihi kawasan jaring ekor yang menyerupai jarum dan sedikit meruncinglah. Disebabkan itu dia dikenali sebagai Comtail ataupun dalam bahasa Melayunya seperti ekor sikat. Namun jarum ataupun tulang ekor yang tumbuh melebihi kawasan sirip ekor tidaklah begitu panjang sampai menyamai ekor jenis Crown Tail. Ikan beta jenis Delta mendapat nama disebabkan oleh bahagian ataupun bentuk ekornya yang menyerupai huruf D dalam huruf Yunani. Di bahagian pangkal ekor mengembang ke bahagian ujungnya dengan bentuk yang lebih bulat. Perbezaan utama antara ekor jenis Delta biasa dan Super Delta adalah bukaan ekor, di mana ekor Super Delta mempunyai bukaan ekor yang lebih besar berbanding ekor jenis Delta, tetapi tidaklah sampai pada kadar 180 darjah bermula daripada pangkal ekor lah. Dan apa yang membezakan antara kedua-dua jenis ini adalah ia harus kembang secara merata bermula daripada pangkal ekor sehingga ke hujungnya. Dan sekiranya kita menarik garis mendata bermula daripada pangkal ekor sehingga ke ujung dan membelah kedua-dua bahagian, bahagian bawah dan bahagian atas mempunyai kadar simetri yang sama. Ikan beta jenis ekor half moon ataupun dikenali dengan HM juga sangat mudah untuk dikenali, dan ia merupakan ikan yang mempunyai peminat yang ramai. Ini kerana bukaan ekor yang mencapai 180 darjah ataupun menyerupai huruf D besar dan menyerupai kadar bukaan separuh bulan. Dan kedua-dua sirip pada bahagian ekor juga sangat besar. Manakala ekor jenis lebih separuh bulan ataupun over half moon dengan ringkasnya OHM mempunyai bukaan ekor yang melebihi 180 darjah. Disebabkan itu dia dipanggil over half moon. Tetapi ekor jenis ini datang daripada variasi yang sama dengan ikan jenis half moon. Seperti mana ikan jenis ekor crown tail, ekor jenis double tail juga sangat mudah untuk kita kenali. Ini kerana pada bahagian ekornya terdapat dua sirip yang mengembang. Tetapi kita harus tahu bahawa ini bukanlah ekor dengan keadaan yang terbelah dua, tetapi ekor jenis double tail mempunyai dua tulang ekor yang berbeza.
dan kadar pengembangannya juga adalah sama di antara atas dengan yang bawah. Ekor jenis ini juga tidak semestinya mempunyai sirip ekor dalam ukuran yang tepat, tetapi pecahan yang rata sangat dititik beratkanlah sekiranya ingin dibawa ke pentas pertandingan. Dan ikan jenis ini cenderung mempunyai badan yang lebih pendek dengan sirip pada bahagian ekor yang lebih luas dan agak berbeza berbanding ikan-ikan jenis beta yang lain. Ikan beta jenis ekor pelakat ataupun ringkasnya PK merupakan ikan jenis variasi ekor pendek dan ia lebih dominan dengan sebahagian besar ikan beta jenis liar lah. Ikan jantan mempunyai sirip ventral ataupun sirip di bahagian bawah kepala yang lebih panjang dan sirip pada bahagian badan yang membentuk trapezium ataupun lebih tajam pada bahagian belakang berbanding dengan ekor jenis betina lah. Dan pada tradisinya ikan pelakat hanya mempunyai ekor yang lebih bulat, pendek dan sedikit meruncing. Bagaimanapun kini terdapat beberapa variasi lain hasil daripada pembiakan secara selektif yang kini dikenali sebagai pelakat separuh bulan ataupun HMPK dan juga pelakat jenis ekor crowntail CTPK dan ada juga pelakat jenis ekor berkembar yang turut dikenali sebagai DTPK. Ekor jenis Rosetail boleh dikatakan sama sahaja dengan jenis half moon ataupun over half moon dengan bukaan sirip ekor yang mencapai kadar 180 darjah ataupun lebih. Cuma apa yang membezakan antara Rosetail dengan half moon atau over half moon adalah pada bahagian hujungnya mempunyai kadar kedutan ataupun lipatan yang berlebihan yang memberikan penampilan yang lebih berombak pada bahagian hujung dan ia dilihat menyerupai seperti kelopak bunga mawar yang sedang mengembang. Dan sekiranya terdapat jumlah pecahan yang lebih besar, yang lebih banyak pada bahagian hujung dan kelihatan berbeza berbanding biasa, ia akan memberi tampilan yang menyerupai zigzag. Dan maka jika terdapat ekor jenis ini, dia dikenali sebagai ikan feathertail ataupun ekor bulu. Ikan beta dengan jenis ekor bulat pula agak serupa dengan jenis delta, tapi ia membulat sepenuhnya pada bahagian pangkal ekor sehingga ke hujungnya dan tidak lagi menyerupai huruf D. Ia juga serupa dengan ekor pelakat biasa, tetapi kadar bukaannya yang lebih besar dan lebih panjang berbanding ekor ikan pelakat. Ikan beta dengan ekor jenis spit pula agak mirip dengan jenis ekor bulat, tetapi pada bahagian tengah hujung ekor mempunyai satu bentukan yang lebih tajam ke arah belakang, menyerupai jarum.
Dan penyebaran ekor jenis ini mestilah sama pada bahagian atas dan bawah, iaitu mestilah simetri, dan jika dibelah dua, kadar bukaannya adalah sama. Dan ekor jenis ini dia akan berbentuk tajam pada bahagian hujung menyerupai hujung sehelai daun. Ikan beta dengan jenis Dumbo Ears juga sangat mudah untuk dikenali kerana ia mempunyai kadar bukaan di bahagian sirip telinga yang lebih besar berbanding ikan-ikan beta yang lain. Dan kadar bukaannya juga agak lebar dan kadang-kadang menghampiri saiz bukaan ekor dia sendiri. Bagaimanapun, bentuk ekornya tidak banyak beza dengan jenis-jenis ikan beta yang lain, dan kebiasaannya ekor jenis Dumbo Ears ini mempunyai ekor jenis plakat ataupun half moon plakat yang lebih dikenali sebagai HMPK. Dan jika sebelum ini ikan jenis Dumbo Ears ini hanya mempunyai satu atau dua warna dan kadang-kadang bercorak butterfly, tetapi sejak akhir-akhir ini sudah ada peternak yang membuat pembiakan secara selektif dengan menghasilkan ikan Dumbo Ears dengan warna yang pelbagai, termasuklah dari jenis candy dan juga multicolor.